Pernah terkenal masa PKP, netizen tertanya-tanya ke mana Sugu Pavitra menghilang. Saluran YouTube Sugu Pavitra yang dulunya terkenal dengan video masakan kini menjadi persoalan netizen mengenai keberadaan beliau. Wanita yang berasal dari Ipoh dan terkenal semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Ais Pavitra pernah mengecap status selebriti media sosial sebelum tiba-tiba menghilang. Melalui saluran YouTube beliau, video terakhir yang dimuat naik olehnya adalah pada 1 tahun yang lalu. Kini, persoalan di manakah beliau menjadi buah mulut netizen yang merindui kandungan-kandungan masakan daripada beliau. Sebahagian netizen percaya bahawa kejayaan yang dikecapi oleh beliau sebenarnya diganggu oleh suaminya yang sebelum ini terpalit kontroversi selepas ditahan polis. Sebahagian netizen pula merasakan bahawa Sugu tidak mempunyai perancangan yang jelas selepas mendadak popular secara tiba-tiba. Sebahagian lagi merasakan bahawa media terlalu memberi tumpuan kepada ceritanya. Untuk rekod, selepas popular, keluarga ini pernah terpalit dengan kontroversi selepas suaminya M. Sugu didakwa memukul isterinya Pavitra. Pergaduhan dilaporkan terjadi disebabkan suaminya yang berang kerana namanya tidak disebut semasa Pavitra menerima anugerah ikon bandaraya Ipoh. Selepas kontroversi tersebut, keluarga kecil ini memilih untuk menjauhkan diri daripada saluran tersebut. Mereka bertindak memadam semua video dan memilih untuk menjadi keluarga biasa kerana kurang selesa dengan terlalu banyaknya tumpuan yang diberikan kepada mereka. Saudara, berita di mana Hatan sekolahkan wartawan merupakan tindakan kurang bijak. Mana tidaknya temu bual berkenaan diadakan secara langsung di dalam buletin Awani. Tambahan lagi, wartawan berkenaan bukanlah wartawan hiburan yang lazimnya tahu perkembangan hiburan dalam dan luar negara. Justru Hatan sepatutnya bersikap profesional. Tambahan lagi, dia sebagai penyanyi veteran dan berpangkat Dato'. Sama-sama kita dengarkan rangkuman berita ini. Penularan video temu bual di antara Datuk Hatan bersama penyampai berita saluran Astro Awani menjadi bolan hangat dalam kalangan netizen yang menganggap penyanyi berkenaan tidak beradab. Ia susulan pihak Astro Awani membuat panggilan telefon kepada Hatan bagi mengulas pemergian vokalis kumpulan ekspedisi iaitu Mail atau Syed Ismail Syed Ibrahim yang meninggal dunia pada malam Khamis lalu. Menerusi temu bual secara langsung buletin Awani pada pagi Jumaat, Hatan tiba-tiba menemplak penyampai berita Nur Sazwani Saiful Syam yang bertanya soalan mengenai penulisan lagu dan lirik kumpulan ekspedisi yang cukup mendalam dan meninggalkan kesan kepada hati pendengar. Hatan kemudiannya bertanya sama ada Sazwani mengetahui sejarah tentang individu di sebalik yang menghasilkan lirik lagu-lagu kumpulan rock terkenal itu. Penyanyi lagu Bisa Bona itu turut menganggap Sazwani tidak melakukan persediaan dan kajian sebelum menemu bualnya. Selepas menjelaskan serba sedikit mengenai perkara itu dan menjawab soalan lain daripada penyampai berita berkenaan, Hatan dilihat mematikan talian. Dalam pada itu, warganet meluahkan rasa tidak puas hati dengan cara Hatan mengendalikan temu bual itu serta mempersoalkan sikapnya yang kasar. Penyanyi itu juga disifatkan sebagai tidak profesional apatah lagi temu bual itu dilakukan secara siaran langsung selain dianggap telah merosakkan usaha Astro Awani memberi penghormatan kepada Allahyarham Mail. Dia sangat tidak profesional, menghina dan kurang ajar terhadap wartawan penyiaran itu apabila ditanya soalan. Ini adalah siaran langsung, tak perlu nak malukan orang. Jenis semua tahu. Lepas itu nak downgrade atau merendah-rendahkan orang. Bila ditanya cara baik, jawablah cara baik. Dengan itu telah merosakkan 2 minit tribute untuk arwah Mail di televisyen, komen netizen. Sementara itu, Hatan atau nama sebenarnya Muhammad Syukri Shahabuddin 59 tahun secara ringkas memberitahu tidak berminat untuk memberi sebarang komen lanjut berhubung perkara itu. Not interested. Katanya ringkas ketika dihubungi M-Star pada Sabtu.
Manakala Syazwani yang dihubungi pula enggan mengulas panjang isu berkenaan dan berharap orang ramai memahami situasinya. Saya minta maaf, saya tak boleh ulas apa-apa berkenaan perkara itu. Harap memahami, katanya.